Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah. La quwwata illa billah. Ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah. Ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kesihatan dan kelapangan waktu, yang mana kata Nabi, dua nikmat banyak orang mengabaikan, tidak menghargainya, iaitu nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Alhamdulillah, kesihatan kita guna untuk mentaati Allah. Masa lapang kita isi, kita rebut masa ini dengan memperbanyakkan amal soleh. Seperti biasa, setiap pagi kita membaca kitab Ulumul Quran, kitab Al-Itqan yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Pagi ini Imam As-Suyuti akan menghuraikan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 223. Surah Al-Baqarah ayat 223. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. 223 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 223. Maksud dia, nisa'ukum, isteri-isteri kamu, harthul lakum, ladang bagi kamu. Fa'tu harthakum, maka datangilah mereka, anna syi'tum, bagaimana sahaja yang kamu sukai. Baik, ayat ini tajuk kita tentang sababun nuzul. Terdapat dua riwayat. Riwayat pertama daripada Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, dia kata ayat ini, ayat isteri-isteri kamu ladang bagi kamu, kamu boleh datangi mengikut cara yang kamu suka. Kata Ibnu Umar, ayat ini diturunkan fi ityanin nisa fi adbarihin.
harus mendatangi mereka pada belakang. Kemudian ada satu lagi riwayat, iaitu riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir, dia meriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berkata, orang Yahudi ni mereka kata sekiranya mendatangi isteri dari belakang, man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha, mendatangi perempuan dari belakang, ja'al walad ahwal, akan dapat anak mata juling. Jadi asal usulnya Yahudi punya cakap, menyebabkan orang-orang Arab Madinah, orang-orang Ansar tak berani melakukan cara tersebut. Kerana Yahudi ni mereka duk momok kan, mereka kata mendatangi perempuan isteri dari belakang akan menyebabkan ja'al walad ahwal, anak mata juling. Jadi orang Ansar mereka percayalah dengan khurafat Yahudi. Maka di sini ada dua riwayat. Riwayat pertama Ibnu Umar, dia kata ayat ini mengharuskan dari belakang, yang penting pada kubulnya, yang tak boleh itu liwat. Jadi kata Imam Suyuti, yang benar-benar sababun nuzul ialah riwayat Sayyidina Jabir. Sebab Sayyidina Jabir ni dia bawa kisah latar belakang sebelum turunnya ayat. Yahudi kata tak nanti mata juling apa semua, kemudian turun ayat, Allah Ta'ala membenarkan. Anna syi'tum, mengikut cara dan posisi masing-masing terpulanglah. Yang tak bolehnya ialah liwat. Yang kedua yang tak bolehnya ialah mendatangi isteri ketika haid. Dua tu je yang dilarang. Yang lain, apa-apa kaifiat, posisi bagaimana sekalipun, fa'tu harthakum, datangilah ladang kamu, anna syi'tum, mengikut kreativiti, mengikut cara yang kamu sukai. Jadi sababun nuzulnya ialah riwayat kata-kata Yahudi, anak akan jadi juling lah, sakit mata dan sebagainya. Itu sababun nuzul. Adapun hadis riwayat Ibnu Umar itu bukan sababun nuzul, kata Imam Suyuti. Itu sebenarnya istinbat ataupun tafsir ayat. Ayat ni membawa makna harus mendatangi isteri dari belakang. Okey, baik. Kemudian kita sambung lagi tajuk kita. Imam As-Suyuti menghuraikan pula surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9 yang disebut hukum li'an, sumpah laknat. Ayat ini turun ada dua keluarga. Kerana dua keluarga ini turun ayat tentang sumpah laknat. Yang pertama, keluarga Hilal bin Umayyah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia cerita anna Hilal bin Umayyah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah, salah seorang orang Ansar di Madinah. Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu, dia menuduh isterinya berzina. Indan Nabi, dia mai cerita kat Nabi, kata isteri dia curang. Orang Melayu kita kata main kayu tiga. Bukan takat curang tu, biasa-biasa saya sampai berzina. Dia cerita kat Nabi. Berzina dengan siapa? Dengan seorang lelaki nama Syarik bin Sahma. Hilal datang jumpa Nabi, cerita masalah rumah tangga dia. Dia kata isteri dia nampak isteri dia berzina dengan Syarik bin Sahma. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, al-bayyinah, mana bukti? Maksud bukti ni kena ada 4 orang saksi yang melihat zina itu berlaku depan mata. Nabi tanya dia, al-bayyinah, kamu ada bukti kukuh? Kamu ada 4 orang saksi? Dia kata tak ada. Dia seorang je yang nampak.
Nabi kata, au haddun fi zahrik, ataupun kalau kamu tak ada bukti, kamu akan dikenakan had, hukum hudud, sebat, fi zahrik, pada belakang kamu, iaitu tuduh tak ada 4 saksi, maka dipanggil qadhaf, kamu akan disebat belakang kamu 80 rotan. Kalau kamu ada bukti, kamu ada saksi, okey, kamu selamat. Kerana kamu tak ada saksi, kamu seorang je tengok, kamu akan disebat 80 rotan. Faqal, maka kata Hilal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza ra'a ahaduna ma'a imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah. Dia kata, wahai Rasulullah, cuba Rasulullah fikir, kalau seseorang melihat ada lelaki lain sedang bersama dengan isterinya, na'udzubillah min zalik. Suami ni dia nampak isteri dia curang berzina dengan seorang lelaki lain. Yantaliq yaltamisul bayyinah. Takkanlah dia duk nampak tu edingan tu, dia nak keluar pergi cari kawan dia 3 orang lagi, mai hampa 3 orang, mai jom kita pergi tengok sama-sama, kita jadi saksi. Tak sempat dah. Saya suami, saya nampak, saya seorang, kalau tak cukup saya nak pergi cari 3 orang lagi, nak pergi cari Ahmad, Ali, Abu. Takkan macam tu. Saya memang nampak. Nak cari 3 orang, nak bagi cukup 4 orang saksi. Nabi kata, saya tak tahu nak jawab. Hukum dia macam tu. Tuduh orang kena ada 4 orang saksi lelaki yang saleh, yang beriman. Disebut dalam istilah fiqah yang adil. Adil tu beriman, baik, saleh, tak buat dosa besar. Maka Hilal bin Umayyah ni pun berdoa kepada Allah, sembahyang hajat, minta Allah menangkan kes ni kepada dia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 6 sampai ayat 9 dipanggil ayat hukum li'an. Walladzina yarmuna azwajahum, sampai ayat in kana minas sadiqin. Allah membenarkan suami menuduh isteri dengan syarat suami ini kena berani bersumpah demi Allah dia nampak isterinya curang berzina. Dia kena sumpah tu 5 kali. Dia bersumpah, wallahi dia bercakap benar, dia bukan fitnah, bukan cemburu buta, dia nampak sungguh. Wallahi 4 kali dia sumpah, kata dia bercakap benar. Kali kelima ni hakim akan suruh dia tutup mulut. Hakim akan menasihati dia. Hakim kata, kalau kamu hanya cemburu, kamu tak nampak pun mereka berzina, kamu nampak mereka berdua-duaan saja, tak nampak berzina pun, kamu jangan sumpah yang kelima ni. Sebab sumpah kelima ni berat. Kamu akan mendapat laknat Allah. Lebih baik kamu menerima hukum di dunia, hukum sebat 80 rotan atas fitnah kamu. Kamu sediakan belakang kamu disebat di dunia. Itu lebih ringan kalau nak banding dengan hukum Allah di akhirat. Sebab laknat ini maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Laknat ni maksudnya memang susah kamu nak masuk syurga. Di akhirat nanti kamu akan hadapi kesusahan. Azabud dunya ahwanu min azabil akhirah. Hukum di dunia, kamu kena qazaf 80 rotan, itu lebih ringan jika nak dibandingkan dengan hukum akhirat. Hakim suruh dia tutup mulut. Kalau dia berani kerana benar dia nak sumpah juga, maka dia kena sumpah yang kelima. Dia bersumpah demi Allah, sekiranya dia memfitnah isterinya, dia sanggup menerima laknat Allah. Masya Allah. Macam tu. Kemudian hakim akan suruh isteri dia pula untuk bela diri. Cara bela diri, isteri akan bersumpah menafikan, wallahi suami saya fitnah saya, kata saya berzina, wallahi saya tak berzina, dia penipu, wallahi dia penipu, wallahi fitnahnya itu semata tuduhan palsu, penipu semata-mata. Dan isteri pun dia ada sumpah yang kelima yang dahsyat. Hakim suruh isteri tutup mulut dulu. Hakim nasihati dia. Kalau dia berani juga, maka dia akan bersumpah. Isteri dia akan sebut kemurkaan Allah. Isteri kata, sekiranya aku berzina, isteri kata aku sanggup menerima murka Allah. Tak boleh ubah ni. Suami
kena sebut sanggup terima laknat Allah. Isteri kena sebut sanggup terima ghadabullah, kemurkaan Allah. Isteri ghadabullah, suami laknatullah. Tak boleh ubah. Ni dia punya skrip dia tu memang tak boleh ubah. Telah dijelaskan cara sumpah, lafaz dia, format dia, semua dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Tuan-tuan boleh rajak di situ. Kata Imam Suyuti, maka mereka pun, suami tuduh isteri, suami sumpah laknat, isteri pun sumpah juga membela diri, sanggup terima murka Allah. Kemudian apa Nabi buat? Nabi pisahkan mereka. Mereka tak akan boleh berkahwin selama-lamanya. Kalau cerai talak 3 tu, masih ada peluang untuk kahwin. Cerai talak 3, kalau isteri tu kahwin dengan suami yang kedua, bersetubuh, suami kedua mati ke, atau suami kedua ceraikan dia, nanti dia habis iddah, dia boleh pulang ke pangkuan suami pertama. Iaitu talak 3, ada peluang lagi, walaupun proses dia rumit. Tapi kalau li'an ini memang bergaduh, retak 1000, tak boleh disatukan. Dan kalau isteri mengandung, anak tu tidak akan boleh dibinkan kepada suami, sebab dia kata tu bukan anak dia. Nafyul walad, dia menafikan anak. Anak tu dibintikan dengan Abdullah. Tapi yang menariknya, Hilal ni dia tuduh isteri dia berzina dengan Syarik bin Sahma. Nabi tak hukum Syarik bin Sahma. Jadi suami tuduh isteri, ini masalah rumah tangga. Syarik bin Sahma tidak mendapat apa-apa hukuman, apa-apa tindakan, sebab dia kata dia tak berzina, dia menafikan dan tidak ada bukti yang kata dia berzina. Syarik bin Sahma tak kena apa-apa. Yang kita bincang ni suami isteri yang bergaduh. Aduh besar. Masya Allah, inilah ujian rumah tangga, fitnah. Macam tu. Fitnah dalam rumah tangga. Ada isteri orang bercinta dengan laki lain. Ada laki yang curang dengan isteri, bercinta dengan perempuan lain. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi. Adakah zaman sekarang? Ada, zaman Nabi pun ada. Apatah lagi zaman sekarang. Zaman Nabi yang waktu tu belum ada media sosial, belum ada grup WhatsApp pun berlaku. Cuma Nabi kata, Hilal, isteri kamu sekarang mengandung, kamu tak mengaku anak tu anak kamu. Okey, tak apa. Kita akan tengok anak ni keluar nanti macam mana. Ni DNA Nabi. Nabi kata kalau isteri kamu bersalin, anaknya kulit putih, maka ternyata kamu fitnah dia, anak ni anak kamu. Kalau anak ni beranak nanti kulit putih. Tetapi kalau anak ni nanti keluar, ni bukan ramalan, Nabi kita dapat wahyu. Nabi kata kita tengok anak. Kalau anak ni keluar hitam, rambut dia kerinting, maka ternyatalah kamu bukan fitnah. Kamu cakap betul, isteri kamu yang tak mau mengaku bersalah. Memang dia berzina dengan Syarik bin Samha. Syarik bin Samha. Maka sahabat pun tunggu-tunggulah bila lah isteri Hilal ni nak bersalin. Bila isteri dia nak bersalin. Bila dah bersalin, sahabat pun nak pergi tengok. Alah baby tu macam mana kan? Tengok keluar hitam lah. Bukan hitam lah. Rambut pun rinting macam Maggi, macam dawai tu. Faham lah. Memang isteri dia berzina, memang isteri dia curang. Tapi DNA Nabi ni, Nabi tetap tak hukum isterinya dengan rejam. Sebab curang ni hukum rejam, Nabi tak rejam. Pasal dia tak mengaku. Dia sampai sudah dia tak mengaku. Dia sanggup sumpah, wallahi aku tak berzina. Wallahi suamiku tipu 4 kali. Kali kelima dia sanggup menerima murka Allah. Tak apalah, dia sanggup, dia berani sangat, akhirat dia akan dapat kemurka Allah. Cuma sahabat fahamlah dalam kes ni, Hilal di pihak yang benar, isteri dia memang berzina, tak mau mengaku, nak cover malu kan, tak mau mengaku. Bukan cerita tu satu, kata Imam As-Suyuti, ada cerita yang kedua. Ada cerita yang kedua, maknanya satu ayat turun untuk menyelesaikan masalah dua keluarga, isteri curang, masalah isteri curang. Saya pun baru ni ada orang main rumah.
Dia bagi nama, dia tunjuk gambar isteri dia. Saya kata, apa pasal pula ni tunjuk gambar isteri ni? Bagi nama, dia kata, Ustaz tolong baca Yasin Ustaz. Apa pasal? Cerita macam tadi lah. Tapi taklah sampai berzina. Isteri dia ada WhatsApp dengan lelaki lain. Ni ada kedai. Kadang isteri dia buka kedai tengah malam, rupa-rupanya nak jumpa jantan tu. Masya Allah, na'udzubillah, kita takut tuan-tuan. Takut sangat-sangat. Kadang-kadang kawan lama, kawan waktu sekolah menengah dulu, jumpa balik. Lah ada grup WhatsApp dan sebagainya. Masya Allah. Dia kata isteri saya pakai tudung, sembahyang tak tinggal. Tapi dah tak tahulah. Nak bercerai, dia kata dia sayang lagi dekat suami dia. Suami pun sayang isteri, tapi hubungan itu dah tak mesra kerana ada pihak ketiga, ada jantan lain. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Kita bila cerita, kita bukan nak menghina orang, kita kena selit dengan doa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perbuatan terkutuk itu. Na'udzubillahi min zalik. Baik tuan-tuan, Imam Suyuti kata ada satu lagi keluarga yang kisnya serupa. Maka ayat yang Allah Ta'ala turunkan, ayat li'an tu, asalnya kes Hilal, isteri dia curang, berzina dengan lelaki lain. Itu kes Hilal bin Umayyah. Lepas tu ada lagi, hari yang sama, Nabi didatangi oleh seorang lelaki lain menceritakan masalah dia dengan isteri dia juga. Siapa lelaki itu? Kita tengok. Tadi hadis riwayat Imam Bukhari yang cerita Hilal bin Umayyah. Sekarang hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masalah keluarga Uwaimir. Laki ni nama Uwaimir. An Sahl bin Sa'ad, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kata Sahal bin Sa'ad, ja'a Uwaimir ila Asim ibni Adi. Uwaimir datang berjumpa Asim bin Adi. Okey, kita faham cerita dulu. Uwaimir ni dia ada masalah dengan isteri dia. Uwaimir datang jumpa kawan dia nama Asim bin Adi. Faqala, kata Uwaimir kepada Asim, is'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwaimir kata, wahai Asim, aku minta tolong hang ni. Hang pi tanya Nabi Sa'ad. Asim, hang pi tolong tanya Nabi Sa'ad. Tanya Nabi satu soalan. Soalan dia tengok, dia balik rumah, dia tengok isteri dia sedang berzina dengan lelaki lain. Itulah dia tak pi tanya Nabi sendiri, dia suruh kawan dia pi tolong tanya Sa'ad. Segan, malu ke? Kalau Hilal tu dia sendiri yang pi jumpa Nabi. Uwaimir dia suruh kawan dia, kamu tolong tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak saya. Macam tu. Bila malu kita hantar orang lah. Saya nak lari sikit daripada tajuk ni. Cerita dia, kalau kita ada kemusykilan, kita kena tanya. Kalau kita sendiri tanya pun boleh. Kalau malu, guna orang tengah orang lain. Contohnya Sayyidina Ali ni, saya lari sikit tajuk. Sekali kita sambung balik hadis ni. Sayyidina Ali, dia muskil air madhi. Air madhi. Bila ada syahwat, keluar air madhi. Dia baru kahwin dengan Fatimah, isterinya Sayyidatina Fatimah. Bila dia duduk pegang peluk-peluk isteri, dia keluar air madhi. Bukan air mani, air madhi, syahwat. Dia muskil nak kena ambil wuduk ke? Tak perlu. Air madhi bila kena kain ni nak kena basuh ke? Najis ke tak najis? Wuduk batal tak? Najis ke tak najis? Dia nak tanya Nabi, malu pasal dia menantu. Takkan nak tanya pak mentua, malu kan? Soalan-soalan lain dia tanyalah, soalan macam ni malu, tanya air madhi, malu. Maka dia suruh member dia nama Sayyidina Miqdad bin Amru. Miqdad bin Amru atau dipanggil Miqdad Al-Aswad. Dia kata, Miqdad, pergi tanya Nabi Sa'ad. Oh, tak tanya sendiri. Malu, Nabi pak mentua aku, anak dia, isteriku Fatimah. Tanya bab ayat mazi ni. Maka Miqdad pun pergi tanya Nabi. Miqdad tak tanya, tak bagi tahulah Sayyidina Ali yang suruh tanya. Miqdad datang, Miqdad kata, wahai Rasulullah, kalau seorang lelaki keluar air mazi kena seluar atau kain dia, apa hukum air mazi? Nabi kata, irsil zakarak. Wahai Miqdad, kamu kena basuh
zakar kemaluan kamu kena basuh. Itu tanda kata najis. Bila wajib basuh tu najis lah. Irsil zakrak, kena basuh kemaluan, kena basuh kain, kena basuh seluar yang kena air mazi tu. Wa tawadda, dan batal wudu, kena ambil wudu. Jadi mazi najis membatalkan wudu, jelas. Maka Miqdad balik dia cerita kat Sayyidina Ali. Okey, sekarang kita kembali kepada hadis yang sedang kita baca. Uwaimir, dia nak tanya Nabi, dia malu pasal isteri dia curang sampai ke peringkat berzina dengan lelaki lain. Uwaimir dia suruh kawan dia Asim bin Adi. Asim bin Adi pun pilah tanya Nabi, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan. Wahai Rasulullah, apa pendapat tuan sekiranya seorang suami dia mendapati ada lelaki lain sedang bersetubuh dengan isterinya? Ayaqtulu bihi? Adakah patut suami ini bila dia tengok lelaki lain berzina dengan, bersetubuh dengan isterinya, ayaqtulu bihi? Adakah patut suami ini pergi ambil pisau, pergi ambil batu, bunuh lelaki tu? Nak buat macam tu kah? Keram kan? Cari pisau, tikam, bunuh lelaki jahat tu. Atau bunuh isteri dia sendiri. Kaifa yasna', atau ada cara lain, bagaimana dia nak buat? Kalau dia bunuh, nanti dia kena bunuh. Nak buat macam mana? Nak tengok saja. Kaifa yasna', bagaimana tindakan yang sepatutnya dia buat? Fasa'ala Asim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asim ni dia tanya Rasulullah bagi pihak Uwaimir. Tapi Nabi tak respon, Nabi tak bagi jawapan. Tanya tu Nabi sengap saja. Sebab bila tak ada wahyu, Nabi tak berani, no comment lah. Macam mana nak buat lah? Suami nampak isteri berzina dengan lelaki lain, patutkah suami ni bunuh lelaki tu ataupun nak buat macam mana? Kaifa yasna', nak buat apa? Buat dono, buat tak tahu ya. Takkan kot. Maka Asim ni pun kecewa, dia tanya, Nabi tak jawab. Memang Nabi tak boleh jawab kalau belum ada wahyu. Nabi sengap saja. Maka Asim ni pun balik. Fa akhbaru Asim Uwaimir. Asim pun cerita kat Uwaimir, aku tanya dah soalan hang. Nabi tak respon, Nabi tak jawab. Uwaimir pun tak puas hati ya. Uwaimir kata, wallahi la atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwaimir kata, wallahi demi Allah, biar aku sendirilah pergi jumpa Rasulullah. Masalah tu masalah aku dengan isteriku. Aku sendiri pergi lah. Aku suruh hang pergi, tak ada jawapan. La'atiyanna, aku sendiri yang akan pergi. Sungguh-sungguh aku sendiri nak pergi. Dia pergi terus ya. Pergi jumpa Rasulullah. Fala as'alannahu, aku akan tanya kepada Rasulullah. Aku akan tunggu sampai dapat jawapan. Aku tanya. Dia pergi, fa'atahu, dia pun pergi jumpa Nabi. Elok dia pergi tu, wahyu dah turun. Clear, wahyu turun. Dia sampai depan Nabi, dia pun tanya masalah dia dengan isteri dia. Nabi kata, faqala, Nabi bersabda, innahu qad unzila fika wa fi sahibatika Qur'anun. Nabi kata, sesungguhnya telah diturunkan untuk menyelesaikan fika masalah kamu, wa fi sahibatika masalah kamu bersama isteri kamu ni, unzila Qur'anun, telah diturunkan ayat Quran. Ayat tadilah, ayat suami kalau tuduh isteri, dia kena berani sumpah laknat lah. Kalau dia tak berani sumpah laknat, dia dikira pemfitnah, dia kena hukum qazah 80 rotan. Kalau dia berani sumpah laknat, tengok isteri dia pula. Kalau isteri berani sumpah laknat, rumah tangga mereka akan terfasakh dengan li'an, sumpah laknat tersebut. Jadi ayat sumpah laknat ni diturunkan untuk menyelesaikan dua orang sahabat, dua buah rumah tangga, iaitu rumah tangga Hilal bin Umayyah dan juga rumah tangga Uwaimir. Uwaimir. Jadi kita tengoklah, na'udzubillahi min zalik, kerana nafsu, mungkin kerana duit, ada perempuan yang disesatkan oleh syaitan, curang dengan suami sendiri dan mencari laki lain. Ada yang halal, yang mana Nabi nampak malam Isra' Mi'raj, ada orang dia makan daging busuk, sedangkan ada daging yang sedap, daging masak, daging panggang. Dia cari daging busuk. Inilah maksudnya curang. Yang halal tu ada, cari yang haram. Baik,
Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ayat li'an ini mulanya kes hilal, kemudian bertepatan dengan kedatangan Uwaimir, Allah Ta'ala turunkan satu ayat dengan dua masalah. Maka ayat ini sababun nuzulnya ada dua lah. Rumah tangga Hilal bin Umayyah dan juga rumah tangga Uwaimir. Okey, macam tu. Baik. Kita kira apa dah? 7.46 sekarang, no? Baik, kita tengok lagi. Imam As-Suyuti membahaskan masih lagi dalam tajuk sababun nuzul. Ada ayat yang dia punya ayat yang turun banyak kali. Ni tadi ayat tu turun sekali je. Ayat tu turun, settle dua rumah tangga. Ada juga ayat yang turun berkali-kali. Ayat tu turun dah, tu nanti turun lagi. Ayat turun lagi. Ayat yang sama dia turun banyak kali. Pun ada. Kita tengok ayat apa yang turun banyak kali. Ayat 113 surah At-Taubah. 113 surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabi, tidak patut bagi Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan tidak patut bagi orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, mendoakan keampunan kepada orang yang mati kafir, orang musyrik. Tak patut Nabi Muhammad, dan juga tak patut, makna tak patut ni tak boleh. Makna tak boleh ni haram. Nabi Muhammad haram, orang-orang beriman kita pun haram doa maghfirah kepada orang yang mati kafir. Walau kanu aba'ahum, walaupun yang mati tu bapa-bapa mereka, keluarga terdekat mereka. Kalau ada orang kafir mati, kita tak boleh kata semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, tak boleh. Kalau ada orang kafir mati, nama Sami ke ataupun Tuk Sami mati, kita pun dapat berita, kita pun kalau nak kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tak apa, tu satu musibah. Kita dapat berita yang menyedihkan, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tak salah. Tapi kalau kita kata semoga Allah merahmatinya almarhum Sami, tak boleh. Orang yang mati dalam keadaan kafir, jangan kita doakan rahmat, jangan kita doakan keampunan. Tak patut. Tak boleh. Haram. Waktu dia hidup, tak apalah kita doa minta Allah buka hati dia, terima hidayah. Ataupun kita doa semoga dia murah rezeki. Kerana dia murah rezeki ni, dia suka tolong orang susah. Walaupun dia kafir, itu tak salah. Tapi kalau mati, nak doa rahmat, nak doa keampunan, nak doa mudah-mudahan Allah selamatkan dia daripada siksa kubur, Allah masukkan dia dalam syurga, kita siap pergi baca tahlil lagi, tu teruk. Tak boleh. Orang kafir mati, tak usah duk rajin pergi baca tahlil, nak doa rahmat ke, rahimahullah ke, jangan buat lawak benda ni. Tak boleh. Jadi dia ada sebab musababnya turun ayat ni. Ada beberapa riwayat Allah turunkan ayat ni berkali-kali. Allah turun berkali-kali. Yang pertama, tentang kematian Abu Talib, pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mau menyebut la ilaha illallah. Abu Talib tu pak saudara Nabi. Dia macam ayah Nabi lah, bela Nabi daripada kecil. Jadi Nabi pun selalu mendoakan keampunan kepada Abu Talib. Kerana waktu tu belum turun ayat. Nabi kata, la astaghfiranna lak, aku akan minta ampun untuk kamu wahai Abu Talib. Abu Talib dah mati. Malam unha anhu, selagi Allah tidak melarangku. Kalau ada ayat melarang aku tak doa lah. Tapi belum ada ayat yang melarang Nabi, maka Nabi kata, la astaghfiranna, sesungguhnya Nabi bertekad dan berazam, aku akan doa kepada Allah, semoga Allah ampunkan kamu wahai Abu Talib. Abu Talib ni, dia mati dia tak sebut nama Allah. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ada di sebelah Abu Talib ketika Abu Talib sakaratul maut. Bukan Nabi saja ada dua orang lagi
iaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi, Abu Jahal pun ada situ. Abu Talib dah tenat, dah sakit, dah nak matilah di minit-minit terakhir. Nabi kata kepada Abu Talib, "Ayam, ya ammi, wahai pakcikku, pakcik, qul la ilaha illallah." Pakcik sebut la ilaha illallah. Wahai Abu Talib, sebut la ilaha illallah. Uhajju laka biha indallah. Pakcik sebut kalimah la ilaha illallah. Nanti di akhirat saya akan bela pakcik. Pakcik sebutlah. Kalau pakcik tak sebut, saya tak boleh bela pakcik. Pakcik sebut la ilaha illallah. Kalimatan ashhadu biha indallah. Kalimah la ilaha illallah ni akan saya bela pakcik di hadapan Allah di akhirat nanti. Nabi tak minta banyak, minta sebut la ilaha illallah. Nabi talqinkan. Tapi ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, Abi Umayyah. Ni apa kata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib. Abu Talib dah minit-minit terakhir. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, adakah kamu nak tinggalkan ajaran Abdul Muttalib? Ajaran lama kita, sembah berhala. Dan falam yazala yukallimanihi, dan mereka terus duk kata gitu, wahai Abu Talib, takkan kot, wahai Abu Talib, takkan nak tinggal ajaran kita. Mereka duk cakap terus. Abu Talib dah nak mati. Mereka ni syaitan lah. Mereka tak henti-henti kata, Abu Talib jangan ikut Muhammad. Abu Talib takkan nak tinggal ajaran kita. Abu Talib takkan nak tinggal berhala. Abu Talib, ish, jahat Abu Jahal ni. Yang Nabi pula, pakcik kata la ilallah. Dia pun ni pula, jangan. Bertarung antara Nabi dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Akhirnya Abu Talib buat keputusan. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, kata Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia ikut ajaran sembah berhala. Mati. Bila mati, Nabi kata, saya akan minta ampun kepada Allah untuk kamu selagi Allah tak larang. Maka turun ayat ni melarang. Maka nalin Nabi, tak patut bagi Nabi. Sebelum turun ayat ni memang Nabi doa, Allahumma ghafir li Abi Talib, ya Allah ampunilah Abu Talib, ya Allah kasihanilah Abu Talib, ya Allah selamatkan Abu Talib. Macam tu kan. Selama tidak dilarang, kemudian turun ayat melarang. Tak boleh ya. Nabi tak boleh, kita orang beriman pun tak boleh. Okey. Ini satu riwayat yang menyatakan ayat itu turun kerana Nabi mendoakan keampunan kepada Abu Talib. Dan riwayat yang kedua, iaitu riwayat Imam Tirmizi pula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Ali, sami'tu rajulan, aku mendengar seorang lelaki. Sayyidina Ali dengar seorang lelaki, tak disebut nama dia. Aku mendengar seorang lelaki yastaghfiru li abawai. Lelaki ni meminta ampun untuk mak ayahnya. Wahuma musyrikan, dan mak ayahnya mati dalam keadaan kafir. Ada seorang lelaki duk doa keampunan untuk mak dan ayah, sedangkan mak ayah dia mati kafir. Faqultu, maka aku tegur dia, Sayyidina Ali tegur, tastaghfiru li abawaik, kamu minta ampun untuk mak ayah kamu, wahuma musyrikan, sedangkan mak ayah kamu mati syirik, mati kafir. Laki ni beralasan. Laki ni kata, istaghfara Ibrahim li abi. Nabi Ibrahim pun minta ampun kepada ayahnya Azar. Wa huwa musyrikun, sedangkan Azar itu kafir, musyrik. Nabi Ibrahim pun macam Nabi Muhammad juga. Dia minta ampun kepada Azar sebelum dilarang Allah. Lepas Allah larang, Nabi Ibrahim tak lagi minta ampun. Okey, laki ni kata, aku minta ampun untuk mak ayahku, mereka mati kafir, kerana Nabi Ibrahim pun minta ampun kepada Azar. Azar pun musyrik. Fazakartu dzalika li Rasulillah, maka Sayyidina Ali menyebutkan perkara itu kepada Rasulullah. Sayyidina Ali kata, aku dengar ada seorang lelaki duk doa kat mak ayahnya, sedangkan mak ayahnya mati kafir, macam cerita tadi. Maka Sayyidina Ali cerita dekat Nabi SAW. Fanazalat, maka turunlah ayat, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum. Tak patut bagi seorang nabi
Tak patut bagi orang beriman berdoa minta ampun kepada orang yang mati kafir, walaupun yang mati itu ibu dan ayah mereka. Jadi ayat tu turun, hak kali pertama tu lepas kematian Abu Talib. Hak kali kedua ni turun sekali lagi ayat yang sama kerana Sayyidina Ali melihat seorang lelaki duk doa kat mak ayah dia. Macam tu. Kita yang mak ayah kita Islam, kita doa lah. Terutamanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi keampunan, Allah lapangkan kubur mereka, Allah tenangkan mereka, terangkan kubur mereka di alam barzakh sana. Baik. Ada lagi riwayat yang lain tentang ayat ini, iaitu riwayat yang ketiga, iaitu riwayat Imam Hakim. Nabi satu hari Nabi keluar menziarahi kubur ibu Nabi di Madinah. Kita sekarang tak tahu, saya pun tak tahu di mana kubur ibu Nabi Muhammad, tapi ada di Madinah. Kubur ayah Nabi pun ada di Madinah. Satu hari Nabi pergi ziarah kubur mak Nabi. Fajalasa ila qabrin minha. Nabi duduk berdekatan kubur itu. Fanajahu tawilan. Nabi bermunajat, berdoa kepada Allah lama. Thumma baka. Kemudian Nabi menangis. Faqala, Nabi kata, innal qabr alladhi jalastu indahu qabru ummi. Sesungguhnya kubur yang saya duduk dekat tu, Nabi bagi tahu kat sahabat, kubur tu kubur mak saya. Yang saya duduk dekat kubur tadi tu, kubur itu kubur ummi, ibu saya. Wa inni asta'zantu rabbi fid du'a laha falam ya'dhalli. Sesungguhnya saya minta izin kepada Tuhan untuk mendoakan keampunan, maka Tuhan tak izinkan. Nabi nak doa, ya Allah kau ampunilah ibuku, ampunilah. Allah tak izinkan. Tak izin ni bukan maksudnya mak Nabi tu ahli neraka. Mak Nabi mati zaman jahiliah. Nak minta ampun buat apa lagi? Ini ahli sunnah kata, Allah tak izinkan Nabi doa minta ampun kepada mak Nabi sebab mak Nabi mati ketika Nabi Isa diangkat ke atas langit dan Nabi Muhammad belum jadi Rasul. Dipanggil Ahlul Fatrah. Zaman Fatrah, zaman kekosongan. Muhammad belum jadi Rasul, Nabi Isa atas langit. Jadi orang yang mati pada waktu tersebut, seperti mak Nabi, ayah Nabi, datuk Nabi, mereka mati sebelum Nabi menjadi Rasul. InsyaAllah kulluhum najun. Semua mereka selamat. Jadi Nabi minta izin nak doa keampunan, Allah kata tak payah ada doa. Allah tak izin. Nabi hanya diizinkan ziarah. Nabi minta dua, minta nak ziarah mak boleh tak? Yang kedua, bila ziarah kubur mak, saya nak minta ampun, minta rahmat. Allah benarkan satu. Ziarah boleh, doa keampunan tak boleh. Macam tu. Jadi Nabi sedihlah juga. Tapi dalam kefahaman kita ahli sunnah wal jamaah, jangan kita kata mak Nabi ahli neraka, jangan kita kata ayah Nabi ahli neraka. Mereka meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Mak Nabi meninggal, Nabi baru umur 6 tahun. Ayah Nabi meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Datuk Nabi meninggal, Nabi umur 8 tahun. Begitu ceritanya dalam sirah. Jadi mereka ni, apa-apa yang mereka buat, semua yang mati sebelum Nabi jadi Rasul, semuanya selamat berdasarkan ayat wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab sehingga kami mengutuskan Rasul. Jadi aku berdoa minta izin kepada Tuhanku untuk berdoa kepada ibuku, falam ya'zalli. Tuhan tidak mengizinkan aku. Tuhan hanya izin ziarah. Nak ziarah mai bila tiap-tiap minggu nak mai ziarah mai. Jangan doa aja. Fa anzala alayya, maka turunlah kepadaku ayat. Waktu Nabi dikubur tu turun ayat. Ayat tadi juga. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Jadi kata Imam Suyuti, fa najma' baina hadhihi al ahadith bi ta'addudin nuzul. Maka kita himpunkan tiga riwayat tadi, riwayat kematian Abu Talib, riwayat Sayyidina Ali dengar seorang lelaki doa kepada mak ayahnya yang mati kafir,
Dan riwayat Nabi ke kubur ibu, minta izin ziarah, minta izin doa. Allah izin ziarah, Allah tak izin doa. Tiga-tiga riwayat ni kita cantumkan, menyatakan bahawasanya bita'addudin nuzul. Ayat yang satu turun beberapa kali. Jadi kalau ada mu'allaf, dia masuk Islam, mak ayah dia tak Islam, kalau dia nak pergi ziarah kubur, boleh. Jangan doa, ya Allah, kau ampunilah mendiang ibu. Tak boleh. Kalau nak ziarah, harus ziarah pusara. Boleh. Nak doa, tak boleh. Baik, kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana sekiranya melawat kawan yang bukan Islam yang sedang sakit. Bolehkah kita berdoa di atas kebaikan yang dia telah lakukan? Sakit tak apa, dia belum mati. Kalau dah mati, zahirnya mati kafir, jangan doa rahmat, jangan doa keampunan lah. Kalau dia sakit, kita doa, ya Allah, kau sembuhkan sakit dia, tak ada masalah. Ya Allah, kau buka hatinya. Ya Allah, dengan kebaikan-kebaikannya, kau beri hidayah, kau mudahkan dia untuk menghadapi sakaratul maut, kau lancarkan lidahnya untuk menyebut la ilaha illallah. Itu tak salah. Sebab soalan ni, melawat kawan yang bukan Islam sedang sakit. Ziarah orang sakit memang baik. Nabi tak sebut ziarah orang Islam, Nabi sebut dalam bentuk umum. Man zara akhan lahu maridan, siapa menziarahi saudaranya, member dia, kawannya yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, sentiasalah dia berada dalam taman-taman syurga. Dia sedang memetik buah-buahan syurga, kata Nabi. Tapi sekarang PKP payahlah nak ziarah orang. Dulu kita boleh pergi ziarah di hospital, di rumah orang sakit. Hatta yarji'a, dia sebenarnya dalam suasana memetik buah-buahan syurga. Hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumah. Ada riwayat lain sebut, siapa ziarah orang sakit, dalam perjalanan kita nak pergi ziarah tersebut, kita didoakan malaikat dengan 3 doa. Perjalanan pergi, malaikat kata, tibta, engkau orang baik, wa taba mamsyak, perjalanan engkau baik, wa tabawwa'ta fil jannati manzilan, engkau telah booking satu tempat, satu istana dalam syurga. Jadi menziarahi orang sakit ini memang dituntut. Tidak disebut ziarah pesakit yang Islam. Ziarahlah siapa pun yang sakit. Nabi pun ziarah orang sakit. Nabi ziarah seorang khadam Nabi, staff Nabi. Dia berkhidmat dengan Nabi. Bila Nabi ada duit, Nabi bagi. Bukan gajilah, sagu hati. Budak ni ghulam Yahudi, seorang budak muda berbangsa Yahudi. Dia tak Islam, tapi dia suka main tolong, ada kerja-kerja apa, dia main khidmat dengan Nabi. Dia tak Islam. Staff Nabi, pemuda Yahudi. Bila dia sakit, Nabi dapat tahu, Nabi pergi ziarah. Dia Yahudi, mak ayah dia pun Yahudi. Nabi ziarah. Bila Nabi tengok nyawa dia dah tercungap-cungap, Nabi kata, ya ghulam, wahai anak muda, qul la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Nabi dakwah. Nabi tak paksa. Budak ni pun malu dengan Nabi, serba salah. Budak ni tengok muka mak, tengok muka ayah dia. Tiba-tiba takdir Allah, Allah gerakkan hati mak ayah ni bagi lampu hijau. Mak ayah ni kata, wahai anak kami, ati' Abul Qasim, wahai anak, taatlah cakap Abu Qasim. Abu Qasim tu Rasulullah lah. Saya Abu Hazim. Wahai anak, taatilah kata-kata Abu Qasim. Dia nak minta lampu hijau, nak tanya mak ayah lah, boleh tak ni saya, Nabi Muhammad suruh sebut la ilaha illallah. Dia tengok mak dia, dia tengok ayah dia. Tiba-tiba serentak, mak ayah dia ni serentak. Dia kata, ikutlah Abu Qasim, dia suruh hang kata la ilaha illallah, kata. Maka budak ni pun kata, la ilaha illallah. Elok dia kata-kata tu, tuan-tuan. Dia pun mati. Dia sebut la ilaha illallah macam yang Nabi mau. Dia pun menghembuskan nafas terakhir, mati. Nabi punya seronok lah, ya Allah. Nabi kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berjaya Nabi.
Sebab yang dikira tu, yang hujung tu, husnul khatimah. Alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan usaha aku. Usaha tu penting. Allah telah menyelamatkan dia. Allah selamat, bukan Nabi selamat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi anqadhahu, Allah yang menyelamatkan dia bi, dengan usaha aku, usaha dakwah. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Minan nar, daripada api neraka. Maka diurus dia, dimandi, dikafan. Mak ayah kafir, anak pun kafir, tapi last minute masuk Islam, mati husnul khatimah. Jadi Nabi cukup seronok lah. Nabi cukup seronok. Jadi tak salah ziarah orang bukan Islam yang sakit. Kita doa atas kebaikan yang dia telah lakukan. Ya, doa minta Allah buka hati, Allah bagi dia sihat, ataupun Allah Ta'ala cabut nyawanya dalam keadaan dia bersyahadah, mengaku tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi setakat tu dulu. Esok pagi waktu yang sama kita sambung lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah yang kita kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.